wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Majlis yang keenam. Perlu seorang mukmin menasihati saudaranya. Telah berkata Sidi Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu di madrasahnya pada hari Jumaat di pertengahan Syawal tahun 545 Hijriah begini: nasihat hati orang yang menujukan diri kepada Allah. Tajuknya nasihat itu menyuburkan akal. Hati orang yang menujukan diri kepada Allah sentiasa bersih suci, tiada bergantung kepada manusia, sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla, melupakan dunia dan mengingati akhirat, tidak memandang apa yang ada di tangan manusia, malah sentiasa mengharap apa yang ada di sisi Allah. Kamu sekalian tertabir daripada mereka dan dari hal keadaan mereka, kerana kamu sibuk dengan dunia kamu dan terlalai dari akhirat kamu. Tiada merasa malu terhadap Tuhan kamu Azza wa Jalla, melakukan segala macam perbuatan yang kotor di hadapan Tuhan kamu. Lantaran itu, terimalah nasihat saudaramu yang mukmin itu. Jangan melanggarnya, kerana dia dapat melihat buat dirimu apa yang engkau tiada mampu melihat untuk dirimu sendiri. Cuba lihat apa kata Nabi SAW dalam hal ini. Seorang mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Orang mukmin itu mestilah benar dalam menasihati saudaranya mukmin yang lain. Dia dapat menyingkapkan hal-hal yang terlindung daripadanya dengan menunjukkan mana satu yang dikatakan baik dan mana pula yang dikatakan buruk. Dia juga dapat mengenalkan saudaranya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Maha suci Tuhan yang telah mengisi dalam hatiku bermacam-macam nasihat untuk manusia dan menjadikan semua itu sebagai tugasku. Aku menasihatimu dan aku tidak minta apa-apa balasan kerana itu. Balasanku sudah diberikan Tuhan Azza wa Jalla. Aku tidak minta dunia, dan aku juga bukanlah hamba dunia dan bukan hamba akhirat atau hamba siapa sahaja selain Allah Azza wa Jalla. Aku tiada menyembah selain Tuhan pencipta yang esa, tunggal, qadim. Aku senang jika kamu berjaya di akhirat, dan aku sedih jika kamu binasa. Bila aku lihat seorang murid yang benar telah berjaya di tanganku, aku umpama orang yang sudah kenyang, ada makan, minum dan pakaian. Aku gembira betapa dia akan mengeluarkan murid yang lain dari sebab didikanku. Wahai gulam, maksudku engkau bukan aku. Engkau yang berubah, bukan aku. Aku sudah menyeberang, sudah sampai, dan aku kembali semula ini kerana engkau. Oleh itu bergantunglah kepadaku supaya engkau dapat menyeberang pula sepertiku dengan segera. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara nasihat serta wasiat Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau menyatakan orang-orang yang benar-benar dalam perjalanan menuju Allah maka hatinya bersih. Dan kemuncak kebersihan itu ialah dia tidak bergantung pada manusia. Artinya selagi mana hati kita dipenuhi dengan kotoran-kotoran jiwa, perjalanan ini menjadi lambat. Ya, semua kita berjalan menuju Allah, dan semua kita berjalan menuju keredaan Allah. Bila mana kita telah
mengungkapkan syahadah, bila mana kita telah menunjukkan keimanan kita pada Allah, kita sedang melakukan perjalanan. Namun umpama kita bermusafir, apapun yang tidak melicinkan perjalanan, kita perlu selesaikan. Kita dah bergerak, kita dah mula masuk tol yang pertama. Kita dah masuk highway menuju akhirat. Lalu kalau minyak yang kosong, kita perlu isi. Kalau enjin yang rosak, kita perlu baiki. Kalau tayar yang botak, kita perlu tukar. Kalau apa pun yang berlaku, kita mesti pulihkan. Kerana kita tidak boleh berpatah balik. Kita teruskan perjalanan. Maka perjalanan menuju Allah ini, selagi mana ada penyakit-penyakit hati, maka akan terbengkalai perjalanan ini. Akan sukar dan akan susah. Sebab itu kita mulakan dengan rawatan hati. Yang disebut oleh para ulama, dimulakan dengan takhliyah, pengosongan jiwa daripada semua sifat-sifat yang tak baik. Kita mulakan kejahilan hati kita dengan mengetahui apa yang baik, apa yang tidak baik. Yang ilmu berkait dengan penyakit hati. Kena tahu dululah apa dia penyakit. Kemudian kita mengetahui rawatannya. Kerana itu Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut penyakit-penyakit hati dan rawatannya. Maka Imam Haris Muhasibi menyebut tentang wajib merawat penyakit hati terlebih dahulu. Maka kalau hati ini kotor, perjalanan menuju kepada Allah akan tergantung. Kemudian kata Syekh, sampai peringkat dah bersih hati, maka ketika itulah barulah kita tak akan bergantung pada manusia. Dan ketika kita tidak bergantung pada manusia, barulah benar ingatan kita pada Allah. Tuan-tuan lihat, kalau kita sakit, tak ada ubat boleh sembuh, tak ada doktor boleh pulihkan, bukankah ketika itu hati kita benar-benar bergantung pada Allah, lalu membuang makhluk? Maka ini menunjukkan bagaimana hati tadi sudah berjaya mencapai ingatannya pada Allah dengan sebenar. Tetapi dalam keadaan seumpama itu, bukanlah keadaan pilihan kita. Kita nak memilih daripada awal lagi untuk ingat Allah bagaimana. Kemudian kita mampu lupakan dunia dan mampu melupakan akhirat. Kita mampu melupakan dunia dan mengingati akhirat. Maka kita tak tengok lagi apa yang ada kat tangan manusia. Yang kita harap apa yang ada di sisi Allah. Waktu inilah kita sanggup keluarkan harta untuk mencari pahala. Waktu inilah kita sanggup keluarkan masa untuk mencari kemuliaan dan keberkatan di sisi Allah. Waktu inilah kita sanggup merendahkan diri kita demi mencari apa yang ada di sisi Allah SWT. Waktu inilah kita tak akan pedulikan orang lagi, kecamannya, cercaannya, kerana kita hanya perlukan Allah SWT. Maka ini kebergantungan yang benar. Ini keadaan kita bila mana kita berharap kepada Allah SWT. Kemudian kata Syekh lagi, kamu tertabir dengan satu golongan yang sudah mencapai benda ni, yang hati mereka dah bagus, pergantung mereka sudah benar dengan Allah Ta'ala, ingatan mereka cuma pada akhirat, mereka cuma mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Kamu terhijab daripada golongan ini, yang sepatutnya kamu dapat nasihat daripada mereka. Sepatutnya kamu dapat bimbingan daripada mereka. Tapi kerana kamu tertabir disebabkan sibuk dengan dunia, sibuk dengan urusan-urusan yang tidak pernah kesudahan, lalu kamu tak bertemu dengan mereka. Dan kamu tidak berlaga lutut dengan mereka. Yang dimaksudkan oleh Syekh ialah guru-guru kamu, orang-orang soleh kamu, orang-orang yang ingin menasihati kamu. Kalau orang-orang yang ingin menasihati kamu itu, kamu mesti hampiri dia terlebih dahulu. Tidak mungkin dari kejauhan kamu dapat dengar nasihat dia. Dia umpama kalau kita panjang rambut panjang, kita perlu potong. Tak mungkin dari kejauhan tukang gunting boleh potong rambut kita. Kita mesti masuk kedai gunting, beritahu dia, saya nak gunting rambut. Atau tukang gunting kata, rambut awak tu panjang, maka dia akan memotong. Lalu nampak kemas, nampak bergaya kita. Tapi apakah daripada kejauhan mampu dilakukan? Tak boleh. Apatah lagi kejauhan itu ditambah dengan kejauhan hati. Hati pun tak nak dengan nasihat. Kalau tubuh badan jauh daripada orang yang baik, hati pun jauh daripada dia.
Maka bagaimana kita nak dapat kebaikan dan melihat angle sudut yang kita tak dapat tengok melainkan orang lain. Kan itu kata Nabi SAW, al-mu'min mir'atu akhi. Orang beriman cermin bagi saudara. Sebagaimana kita dah sebut semalam. Tapi kali ini, Syekh Abdul Qadir nak sebut tentang nasihat. Kalau kamu tahu ada sekelompok manusia yang bersih hatinya, benar bergantung dengan Allah. Ini mukmin yang menjadi cermin kamu. Yang akan tunjukkan kepada kamu mana aib cela kamu, mana kurang kamu. Mana dia kecacatan yang perlu diperbaiki. Apa yang terlindung daripada kamu yang kamu tak nampak. Kadang-kadang yang terlindung itu kejahatan yang kamu lakukan. Kadang-kadang yang terlindung itu kebaikan yang kamu lakukan. Tak ada orang, dia buat baik, tapi dia tak nampak benda itu baik. Dia terlindung daripada benda tadi, dia tak rasa kemanisannya. Walau dia dah buat baik. Saya dah tahu nasihat, apa yang awak buat ni baik. Bagus. Dia bila satu kisah, ada seorang lelaki dijumpai oleh seorang ulama pada zamannya. Lalu mak ni kata, apakah kebaikan yang kamu buat? Kebaikan? Barangkali saya ada seorang anak perempuan yang cantik. Saya takut orang kampung berbalas, saya kahwin dengan anak saya sendiri. Itu bukan kebaikan. Ini kita katakan, yang tu nampak macam kebaikan. Tapi bukan kebaikan. Apakah kebaikan lain? Pada malam perkahwinan, saya jamu semua tetamu saya dengan arak, dengan makanan yang lazat. Kalau kata ulama, ini juga bukan kebaikan. Cuba sebut kebaikan kamu. Artinya orang ni, dia tak tahu apa kebaikan dia. Dia cuma agak-agak je. Lalu dia menyebut satu kebaikan. Yang dia tidak pun menilai kebaikan itu. Dia kata, ke mana aku nak tidur dengan anakku yang dah jadi isteri aku. Seorang ketuk pintu belakang. Lalu aku pun keluar. Seorang perempuan yang meminta ihsan, belas kasihan bersamanya anak yang masih kecil. Dia kata, saya lapar, berapa hari saya tak makan, tolong saya. Maka saya pun keluarkan makanan yang masih ada di rumah saya beri pada dia. Lalu kata ulama ini, inilah kebaikan. Lalu kata dia, kenapa awak tanya tentang kebaikan? Kerana kata ulama ini, semalam saya bermimpi bertemu Rasulullah. Baginda menyampaikan salam padamu. Maka saya tertanya-tanya, apa kebaikan kamu? Jadi saya tanya, apa itu kebaikan? Artinya orang ni, tuan-tuan sekalian, dia tak tahu apa itu kebaikan. Sehingga dia beritahu, ini benda baik. Betapa ramai orang, dia buat baik, tapi dia terlindung daripada buat baik. Apa kesannya? Ia berbeza dengan orang yang tahu benda itu baik, lalu dia pun menyembunyikan kebaikan. Itu lain. Tetapi yang masalahnya ialah orang yang terlindung daripada kebaikan, jahil dia, itu kebaikan. Kadang-kadang dia ada mak yang, dia ada mak, dia ada ayah, dia berbakti, tapi dia tak nampak itu baik. Dia cuma nampak itu sebagai tanggungjawab biasa. Ada itu kebaikan. Sebab itu Rasulullah SAW, bila menyebut ada seorang lelaki, namanya Uwais, daripada kabilah Murad, kemudian bertukar kepada Qaran, iaitu Uwais Al-Qarani, ataupun Al-Qarni. Namanya Uwais bin Amir Al-Qarni. Bila Rasulullah SAW menyebut, dia dahulu berpenyakit, kemudian disembuhkan, melainkan sebesar dirham. Masih ada baki penyakit. Yang penyakit sopak. Ada sikit lah. Dan dia seorang yang mentaati ibunya. Maka Rasulullah sebut kebaikan. Supaya sahabat tahu itu nilai kebaikan. Kerana setengahnya melihat kebaikan itu bukan kebaikan. Kerana jahil. Dan setengah melihat kebaikan itu punya nilai yang rendah. Walau ia nilai yang tinggi. Macam orang jual barang, tuan-tuan. Ada orang jual barang, dia tak tahu nilai yang sebenar. Dia pun jual je. Ada orang tahu nilai yang sebenar. Jadi, awak jual berapa ni? Saya jual RM200. Jangan. Ini harga dia RM20,000. Sebab dia tak tahu nilai sebenar. Maka, sebab itu perlukan pemberi nasihat. Orang beri nasihat ini, dia akan nasihat apa dia kejahatan yang tersembunyi dan kejahatan yang nampak. Dan apa dia kebaikan tersembunyi dan kebaikan yang nampak. Kan itu tuan-tuan sekalian dalam Islam. Memberi nasihat itu hukumnya ialah fardu kifayah.
Fardu kifayah maknanya mesti ada orang yang beri nasihat. Namun nasihat ini akan bertukar menjadi fardu ain dalam 3 keadaan. Arti wajib seorang tu beri nasihat dalam 3 keadaan. Yang pertama, ketika mana diminta nasihat. Sabda Nabi SAW, "Iza stansahaka akhuka fansah lahu." Bila datang saudara kamu minta nasihat, wajib kamu beri nasihat. Seorang datang, "Tolonglah Tuan Haji, ajar saya sembahyang." Wajib ajar dia sembahyang. "Tolonglah Haji, saya ni nak tahu cara taubat." Wajib ajar dia cara taubat. Ini datang minta nasihat. Yang kedua, wajib bila mana seorang melihat kemungkaran, maka diwajib nasihat. "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran, dia kena ubah dengan tangan, kalau tidak dengan perkataan, nasihat. Kalau tidak dengan hati, itu selemah-lemah iman. Yang ketiga, wajib beri nasihat bila dia mengetahui benda tu bahaya kepada orang tu. Bahaya, wajib. Misalnya dia tengok orang ni kadang-kadang tak berhati-hati dengan satu benda. Dia kata, awak ni hati-hati, benda ni bahaya ni. Benda ni boleh meletup ke, boleh mencederakan. Ataupun seorang sedang berkawan dengan seseorang. Awak jangan kawan dengan dia. Dia tu kalau gaduh, nanti dia akan sebut semua keaiban awak. Jangan kawan dengan dia. Seorang tu berpartner dengan orang tu, awak jangan partner dia, di kaki menipu tu, scammer besar tu. Nanti digunakan nama awak buat loan bank, buat itu. Wajib kita nasihat ketika itu. Kan dia berada pada fi khatar, dalam bahaya. Jadi nasihat secara umum fardu kifayah. Sekelompok melaksanakan, yang lain tidak punya kewajiban. Jadi kalau kita ada 3-4 orang ulama, seorang dah bercakap, dah stop. Yang 2 tu dah boleh berhenti. Secara umum, kan ini fardu kifayah. Tetapi bila dalam 3 keadaan, dia menjadi fardu ain. Seorang kata, "Ustaz, tolong ajar kami Ustaz, bab semayang, bab puasa, kita orang tak reti." Maka wajib Ustaz tu ajar. Sebab terkhusus kepada dia. Sebab dia je duduk kat kampung tu. Dia je duduk taman tu. Dan orang taman minta dia mengajar. Supaya tahu halal haram, dosa pahala, syurga, neraka, dunia, akhirat, tahu belaka. Maka di sini kita kembali apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia kata orang mukmin mesti benar-benar nasihat saudaranya, mukmin yang lain. Mesti. Kalau seorang sudah mencapai kemuliaan perjalanan menuju Allah, maka dia ada satu tanggungjawab dengan manusia. Sebagaimana kata Syekh Abdul Qadir Jilani, "Aku ni dah selamat, dah sampai seberang. Tapi bila aku ingat pada kamu, aku patah balik untuk pimpin tangan kamu untuk turut ke seberang." Yakni ke destinasi. Seorang bila mana dilihat dirinya, Masya Allah, Allah lindungi di banyak hal, maka dia perlu tahu tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia sekarang ialah memimpin manusia, mengajak manusia kepada kebaikan yang dia nikmati sekarang. Sebab itu Nabi SAW bila bai'ah dengan sahabat, Nabi kata, "Dengar sini, aku berbai'ah pada kamu dan mengambil perjanjian untuk kamu tunaikan solat, untuk kamu keluarkan zakat, dan untuk kamu menasihati setiap pada orang Islam. Wan nusha likulli muslim." Jangan lupa nasihat orang Islam. Nabi ambil bai'ah. Bai'ah ni artinya mengambil janji setia. Sebab itu kata ulama, apa itu maksud nasihat? Sebab kita tahu nasihat ni apa? Ramai orang ingat nasihat ni cuma cakap. Nasihat. Saya ustaz dah nasihat dia, maknanya saya dah cakap dia. Tuan-tuan, nasihat ni bukan sekadar cakap. Sebab itu kata ulama, maksud nasihat apa dia? Iradatul khair lil mansuhi lahu bifi'lin yanfa'ahu au tarkin au bitarkin ma yadurruhu au ta'limuhu ma yajhaluhu wa nahwuha min wujuhil khair. Maksud nasihat ialah iradatul khair lil mansuh. Kita sentiasa inginkan kebaikan pada orang kita nasihati. Bifi'lun, dengan perbuatan, artinya kita tunjuk dia perbuatan, kita beritahu dia, kita sendiri buat, kita pula beritahu perbuatan yang beri manfaat pada dia. Atau tarkin, tinggalkan apa yang memudaratkan dia. Au ta'limuhu, ataupun au ta'limihi,
atau mengajar dia apa yang dia tak tahu, atau apa saja jalan-jalan kebaikan. Artinya kata ulama, seorang bila menasihati orang, dia bukan mulut je nasihat, dia juga kena nasihat dengan perbuatan. Bukan sekadar disebut benda baik, dia juga sebut benda buruk untuk dijauhi. Bahkan dia juga mengajar apa yang dia tak tahu. Sebab itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in merupakan contoh orang beri nasihat secara makna yang syumul. Contoh kalau para sahabat ni cuma cakap je, nasihat tu tak sampai. Mereka cakap, mereka buat, mereka tunjuk contoh, maka itu beri nasihat. Bahkan mereka halang saudara mereka daripada perkara yang memudaratkan, maka itu memberi nasihat. Bukan mereka mengajar apa yang tak tahu. Bila ada kelompok sahabat yang mereka share ilmu sama-sama mereka, ini dinamakan kelompok Asy'ariyin. Lalu kata Nabi SAW, apa jadi satu golongan? Dia cuma pentingkan puak dia. Bukan dia abaikan jirang tetangganya dalam memberi faham agama. La yufaqihuna jiranahum, tak beri faham agama pada jiran. Cuma grup dia je. Lalu kata mereka, Rasulullah tegur kita tu. Lalu mereka kata, ya Rasulullah, amhilna sanah, tolong beri kami setahun. Kami akan buat benda yang sama yang kami buat kepada kaum kami Asy'ariyin. Maka mereka mula menyebarkan nasihat dengan perbuatan, dengan perkataan. Artinya nasihat ini perlu dikongsi oleh masyarakat. Kalaulah orang tahu hebat dan mulianya nasihat, dan hebat dan mulianya mendengar nasihat, maka inilah madar tiang agama kita, imaduddin. Sebagaimana yang disebut dalam hadis, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ada orang kata hadis ini 1/4 daripada cabang-cabang Islam. Bahkan aku katakan tidak. Ia adalah Islam semuanya. Maknanya terbina Islam ni kerana nasihat. Terbina Islam. Lalu kalau kita sebut, kita lengkapkan hadis tadi. Qila ya Rasulullah liman? Nasihat ini untuk siapa? Lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatihi. Iaitu nasihat itu untuk Allah, nasihat itu untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpinnya, wa ammatin muslimin, dan sekalian orang Islam. Apa maksud? Artinya orang beriman mesti beritahu orang beriman yang lain, memperkenalkan Allah kepada orang beriman yang lain. Kenalkan Allah, sifat yang wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah. Ini nasihat, menjadikan orang kenal Allah. Dan kena beritahu apakah hukum hakam yang terkandung dalam kitab Al-Quran. Ini nasihat kepada orang beriman melalui kitabnya. Dan kena beritahu tentang Nabi-Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, kepada masyarakat. Dan perlu beritahu pada masyarakat tentang mereka ada pemimpin yang mereka perlu patuhi. Kita ada 2 orang pemimpin. Satu pemimpin yang pegang hak eksklusif eksekutif perundangan, pemimpin yang kita lantik. Yang kedua pemimpin yang bernama ulama, yang faham agama hukum hakamnya. Maka bila disebut ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ta'at Allah, ta'at Rasul, ta'at ulul amri. Ulul amri ialah makna ada 2. Pertama, ulul amri itu yang pegang kuasa. Yang kedua, ulul amri itu para alim ulama. Kerana mereka juga memegang kuasa. Kuasa sudut mana? Dari sudut pendalilan, kepahaman agama. Maka seorang perlu mendengar ulul amri. Baik, sesama ulul amri, baik antara ulul amri yang memerintah dengan ulul amri yang berilmu, maka ulul amri yang memerintah kena dengar ulul amri yang berilmu. Mesti. Ini kelompok ulul amri. Sebab itu setengah ulama seperti Hasan Basri menyatakan ulul amri itu ialah ulama. Dia terus pergi pada ulama tu, senang. Dari sudut mana? Ya kerana kita nak merintah mesti guna agama. Dan pemerintah bila disilap, maka ulul amri yang kedua bernama para ulama mesti menegurnya kesilapan tersebut. Sebab itu menasihati satu akhlak yang mulia. Orang Islam mesti menasihati. Dan menerima nasihat juga satu amalan yang terpuji. Kita kena dengar nasihat. Kenapa? Ada ruang yang kita tak nampak. Ada benda yang terlindung terlalu banyak. Kerana banyak sebab. Jahil kita, nyanyok kita, atau lupa kita, atau pengaruh hawa nafsu,
pengaruh persekitaran, kawan. Kadang-kadang kita ingat macam tak boleh buat tempat ni, pengaruh dia, tempat ni. Seorang kata tak boleh buat. Akhirnya kita, boleh buat. Macam kita berniaga lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa tempat ni tak sesuai berniaga. Kawan kita kata sesuai. Sebab orang sini bla 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 dia cakap. Kita pun buka bisnes dan berjaya. Maka itu fungsi nasihat. Sebab itu para ulama menyenaraikan 7 sebab kenapa seorang mesti menjadi seorang penasihat. Orang mukmin mesti nasihat saudaranya kerana 7 sebab. Pertama, kita dah sebut tadi, dia imaduddin, tiang agama. Sebab Nabi kata ad-dinu nasihat. Yang kedua, kerana ia tugas para Nabi. Wa ana lakum nasihun amin. Kata para Nabi, aku ni nasihat yang amanah, pemberi nasihat. Jadi orang Islam, tuan-tuan, mesti kita ambil peranan para Nabi. Bukan tanda keimanan kita kepada para Nabi SAW dan iman kita pada Nabi Muhammad SAW ialah berperanan sebagaimana baginda beri nasihat. Kita kalau minat seseorang, kita ikut semua benda dia buat. Jenama, pakaian dia, cara berjalan, lenggang, lenggok, bercakap, rambut, style kita, kita ikut dia. Apatah lagi benda yang kita sebut cinta pada Nabi SAW. Maka ikut Rasulullah dalam memberi nasihat. Yang ketiga, kerana ini ialah perintah Nabi. Yang saya dah sebut, Nabi berbaiat dengan sahabat. Ingat, antara kewajiban kamu nasihat pada orang Islam. Dan yang keempat, kerana ia menunjukkan kemuliaan suatu umat. Bila Allah menyebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu sebaik-baik manusia yang dipilih oleh Allah sebab kamu suruh yang baik, cegah yang mungkar, kamu beriman pada Allah. Berarti dalil kita ni umat yang baik, kita suka beri nasihat. Dan yang kelima, pemberi nasihat ialah khalifah Allah atas muka bumi. Kata Hasan al-Basri, sentiasalah ada orang yang menasihati manusia kerana Allah dan menasihati manusia tentang hak Allah. Mereka sentiasa beramal dengan apa yang mereka nasihati. Mereka lah khulafa'ullah fil ard, pemimpin-pemimpin Allah atas muka bumi. Waktu Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan di dunia ini khalifah. Khalifah tu apa? Pemberi nasihat. Orang yang akan beri nasihat. Tak kira lah dia beri nasihat dengan kuasa, beri nasihat dengan perkataan. Ya, undang-undang yang ada, itu ialah nasihat. Undang-undang yang ada. Tak kira undang-undang lalu lintas ke, undang-undang yang berkaitan dengan SOP, itu adalah nasihat. Bila kita langgar, maka kesannya buruk. Maka orang yang melaksanakan nasihat ini ialah khalifah Allah. Dan yang keenam, kata ulama, sebab nasihat ini memang sifat orang beriman. Sebab itu para ulama menyatakan al-mu'minuna nashatun wal munafiquna ghashashatun. Orang beriman itu pemberi nasihat, orang munafik pula penipu, skamer. Kata penasihat ni maknanya cakap betul. Skamer ni cakap bohong. Orang munafik dia bohong yang kita. Kita tak betul pun dia kata kita betul. Kita sesat pun dia kata kita tak sesat. Sebab apa? Dia mengampu kita, menipu kita. Kita perlukan saudara seperti cermin yang jujur. Dan yang ketujuh, kerana ia menandakan kasih sayang. Kasih sayang kita, tuan-tuan, terbina kerana nasihat. Seorang sayang kita, maka dia akan menasihati kita. Seorang menasihati kita, tanda dia sayang pada kita. Kalau tidak, dia pun tak peduli pun. Bila seorang dah tak pedulikan kita, kita buat apa pun, berarti dia tak sayang kita lagi. Sebab itu kita lihat orang nama mak, nama ayah, mana berhenti nasihat kita? Orang nama mak, nama ayah, apakah dia berhenti beri nasihat? Tak pernah berhenti. Sampai kita tua, berkahwin, beranak pinak, dia masih nasihat. Sebab dia terus sayang pada kita. Oleh sebab itu dalam agama kita, perlu untuk kita memberi nasihat dan menerima nasihat. Kata Syekh Abdul Qadir, dalam diriku banyak benda aku nak nasihat. Ini menunjukkan nasihat memerlukan ilmu. Syarat nasihat ialah ilmu. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, ar-rifq wal layyin, kelembutan. Yang keempat, mengetahui apa yang dia nak dinasihati. Kita kena tahu kita nak nasihat apa, siapa kita nak nasihat. Jangan pakai ikut dan. Jadi kalau kita berada dalam masyarakat, apa yang perlu kita tuturkan dalam masyarakat?
Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, aku ada banyak benda nak beritahu. Sebab Syekh alim. Dan dia ikhlas. Dan dia faham membaca manusia dan membaca tempat. Sebab kita tuan-tuan kalau nak beri nasihat, kena tahu tempat dia. Kena tahu orangnya. Kena tahu level manusia. Untuk menjadikan dia berkesan. Sama macam seorang doktor. Dia kena tahu sakit apa. Obat apa yang sesuai, berapa hari. Siapa yang kena warded, siapa tak payah warded. Siapa yang perlu intensif, siapa tak perlu intensif. Siapa perlu operate. Maka dia memberi nasihat berdasarkan orang tadi. Maka para ulama' juga begitu. Kata Syekh Abdul Qadir, dalam diriku banyak benda yang aku nak nasihat. Dan aku tidak memerlukan apa-apa balasan. Kerana in ajriya illa ala Allah. Allah dah berikan balasan padaku. Sebab itu hati-hati pemberi nasihat. Jangan mengharapkan kebendaan, kerana ia akan menumpukan nasihat. Menghilangkan kemanisan. Dan menghilangkan kehaibatan. Dan menghilangkan keberkatan yang menjadi yang memicu seorang untuk berubah. Dan kadang-kadang, kenapa saya nasihat orang tak berubah? Sebab bagaimana niat kamu ketika mana memberi nasihat. Kalau kamu cuma cari mata benda dunia, maka nasihat itu menjadi tumpuk. Ada seorang ulama', dia nasihat. Maka orang ni pun beri duit. Dia kata, jangan engkau tumpukan nasihat tadi dengan memberiku bahagian ini. Kerana aku memang dia tak akan berkesan lagi. Artinya kamu dengar elok-elok. Supaya kamu dapat memahami dengan betul. Maka ini di antara kesempurnaan nasihat. Kemudian kata Syekh, kenapa aku tak perlu minta apa-apa? Sebab aku ni bukan hamba manusia, bukan hamba dunia. Aku hamba Allah. Mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Kemudian kata Syekh, aku bangga, seronok, gembira. Kalau bila mana aku nasihat orang ni berubah dan berjaya, dan dia nasihat pula orang lain, maka aku sudah mendapat jariahnya. Tuan-tuan, untung kita, kalau kita pernah nasihat orang, dek nasihat kita tadi, dia merebok pada orang lain, kita dapat jariah. Kita dapat jariah. Sebab tu bila kita nasihat seorang si fulan, nasihat dia pun betulkan kehidupan dia, dia pun pilih jodohnya yang baik, dia pun didik keluarga dengan baik. Semua yang dia buat, pahala dapat pada kita. Maka untung kita beri nasihat. Kalau tuan-tuan rasa untung melabur, sebab nampak dia macam mana bercambah, maka untung lagi beri nasihat. Bila mana nasihat itu dipraktikkan, maka dia akan memberi kebaikan yang banyak. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dia kata, wahai gulam, yang berubahnya kamu bukan aku. Bila aku menasihati, kamu yang kena berubah. Kamu mesti berubah ke arah yang baik. Tapi kalau sekiranya aku nak nasihat, kamu tak nak berubah, maka kamu tak akan sampai. Sebab itu kita dah sebut, nasihat ini kekuatannya pada orang yang menerimanya. Sebab itu bila seorang tu benar dalam menerima nasihat, ikhlas dalam menerima nasihat, tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan ada niat yang baik, maka itu yang mengubah tuan-tuan. Itu dia faktor yang lebih dominan daripada faktor orang yang beri ceramah itu sendiri. Sebab itu Allah sebut dalam Quran apa dia? Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah orang tu sehingga orang tu ubah dia. Dirinya sendiri. Artinya niat pendakwah tu baik. Bagus. Tetapi yang mendengar itu perlu ada satu niat lebih baik. Dia nak jadi baik, dia nak kenal Allah. Maka dengan kerana itu, tuan-tuan sekalian, maka dia akan mendapat apa yang dinasihati. Kerana itu jadilah pemberi nasihat. Dan jadilah penerima nasihat. Kerana itu bersahabatlah dengan orang yang suka beri nasihat. Dan bersahabatlah dengan orang yang jujur dalam beri nasihat. Khususnya memimpin tangan kita untuk dekat dengan Allah SWT. Jangan tinggalkan dia. Rapat dengan dia. Dekat dengan dia. Dan selalu mendengar bicara. Kerana setiap bicaranya, walau dalam gurauan ada nasihat. Walaupun dalam kebiasaan percakapan orang, tetapi ada keberkatan. Sebab itu kita suka duduk dengan orang pemberi nasihat. Kita akan seronok kerana diri kita tak akan hanyut. Sekalipun kita mungkin bergembira, berhibur dalam situasi tertentu, kita tak akan hanyut. Dek nasihat yang sentiasa dijadikan kunci dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.